kuasai pula penggunaan Google Jamboard. Baik, saya akan depotin. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Ayu. Saya mulakan sekarang berkenaan dengan kita belajar kebentar macam ni. Okay, ini adalah bengkel pembelajaran interaktif kelas dalam talian iaitu Jamboard. Jamboard ni adalah aplikasi yang dikeluarkan daripada Google. Okay, kita pergi kepada atur cara bengkel. Hari ni dalam pukul 3 lebih kurang ucapan taklimat kita yang saya akan sampaikan kejap lagi. Lepas tu dalam pukul 4 nanti kita akan buat individu lah secara aktiviti menggunakan Jamboard. Okay, lepas tu kita akan buat bentuk. Alright, makluman kepada peserta, kamera telah dibuka sepanjang bengkel berlangsung. Okay, mikrofon boleh dibuka jika ada keperluan. Kalau nak tanya soalan boleh tanya terus. Okay, sentiasa menjaga tata tertib. Okay, semua pun baik-baik je kan. Right. Okay, objektif bengkel yang pertama, objektif kita adalah mengenali Jamboard secara individu lah. Okay, kemudian Jamboard dalam PDP kumpulan. Okay, kita akan buat kita boleh pilih, mungkin Kak Alimah akan buat secara kumpulan lebih mudah untuk kita buat aktiviti hari ini dan dapat menghasilkan satu pembelajaran interaktif menggunakan Jamboard micro teaching lah kemudian nanti bila cikgu-cikgu dah buat dengan anak-anak murid kan. Okay, fungsi Jamboard ni sebenarnya dia ada 3. Yang pertama sekali dia menjana idea. Okay, menyediakan kemudahan perbincangan sumbang saran idea antara guru dan murid. Okay, kemudian yang kedua dia didik hibur. Dia memang seronok lah, dia fun. Okay, aktiviti PDP latihan dapat dilaksanakan serentak di mana-mana lokasi. Okay, kemudahan memasukkan gambar dan sticky notes akan memberikan keseronokan kepada murid. Okay, dan yang ketiga cybergogi, bahan PDP latihan murid untuk belajar dalam talian adalah percuma dan mudah disediakan. Okay, jadi kita buat. Right, ini adalah pengenalannya. Di mana ini adalah muka depan tu Jamboard di mana dia ada macam, dia sama juga macam kita dah biasa guna dalam komputer kan, dah biasa ada guna Microsoft punya Paint. Itu basic lah kan. Jadi kalau kita dah tahu guna Paint tu maknanya kita tahulah nak guna Jamboard ni. Cumanya Jamboard ni dia interaktif, dia boleh, semua orang boleh join dalam masa yang sama buat satu board dalam satu papan whiteboard. So semua orang boleh conteng lah, tulis apa semua ni. Okay, yang ini dia ada tanda untuk undo, redo, kemudian kita boleh zoom, kemudian kita boleh set dia punya background, kemudian ini untuk clear frame, mana kita dah clearkan frame dia. Okay, sebelah kiri ni ada simbol-simbol sebelah kiri ni ada pen. Pen tu ada color-color, jadi kita tunjuk. Kemudian dia boleh padam, kita boleh select yang mana kita nak select, kemudian kita alih, kita ubah dia, kita ubah size dia. Yang this one, yang kotak kecil ni itu adalah sticky notes dan ini image. Okay, dia ada juga untuk buat dia punya size, dia punya shape. Okay, dia ada circle, dia ada kat sini ada text box dan juga laser. Okay, laser ni macam kita nak point off apa yang kita nak terangkan kepada murid lah. Okay, sekejap. Tu saya tunjukkan macam mana. Sekejap Okay, nampak tak? Ini sebelah atas ni dia tulis Google Jamboard. Okay, ini Google Jamboard saya. Kalau cikgu buka cari application Google Jamboard ni, dia ada di sebelah kotak-kotak kecil ni, sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni, yang belah bawah ni cikgu boleh cari dekat bawah ni, ini simbol ni macam J ni. Okay, dia tulis Jamboard, kemudian bila cikgu klik, lepas tu dia terus keluar yang inilah yang saya punya view. Saya dah pernah buat, kemudian dah pernah view orang punya, so semua ada kat sini. Okay,
untuk first sekali macam masa mula nak buat, kita pergi dekat plus kat tambah sebelah sini, sebelah kanan bawah ada tulis new gem. So klik this one. Lepas tu kita akan dapat new gem lah. Okay, new gem ni, okay, first sekali kita dapat whiteboard lah, putih kat depan ni kan. Okay, kemudian kita tengok dekat atas ni. Assalamualaikum Fatini. Fatini slow sikit, laju sangat. Oh ya ke? Okay, tengah buat Alright. Thank you. Okay, sorry. Sebab kita nak buat penerangan je, sekejap lagi saya akan, kita akan sama-sama buat. Okay, dah Alright, dah buka yang ni, semua dah dapat. Kalau cuba pun boleh, nak cuba sekarang pun boleh. Okay, sebelah atas kiri, okay, dekat atas kiri dia ada tulis Untitled Gem. Dekat sini cikgu boleh ubah nama dia lah. Okay, contoh ada tulis Bengkel Gemboard. Okay, kemudian cikgu boleh tengok dekat atas sebelah bawah ni. Okay, dia ada tanda plus iaitu zoom lah. Kita nak zoom in, zoom out, semua boleh. Kemudian kita boleh set background. Okay, ada dot, ada line, lepas tu ada blue graph ni macam sesuai untuk cikgu maths. Okay, lepas tu dia ada colour, sebulan kita nak buat colour apa pun boleh, ataupun kita nak add image. Kita ada image ni kita boleh pilih sama ada kita nak upload daripada komputer kita sendiri, ataupun kita guna URL, ataupun kamera, kita nak ambil gambar terus, ataupun kita nak Google Image sahaja, terpulang lah daripada Google Drive pun boleh. Kalau komputer kita ambil daripada komputer lah. Okay, contoh saya ambil peta Malaysia, dia jadi background saya. Okay, kejap. Contoh macam ni lah. Okay, katakan saya nak clear. Okay, pun boleh. Nanti kita dah contoh-contoh, kita dah letak sticky note apa semua, tapi kita tak nak white off, nak padam semua, kita boleh clear frame. Okay, sebelah kiri ni tadi saya dah terangkan, kat sini ada pen. Okay, pen ni kita boleh pilih nak colour apa, ataupun pen jenis macam mana. Okay, kalau kita nak ambil hitam, ni pen biasa, kita just contoh-contoh je lah. Okay, ataupun kita nak marker, kita ambil warna yellow. So ni penggunaan marker. So dia ada highlighter, okay, dan dia ada juga brush. Okay, brush kita ambil colour lain. Ni. Okay, yang ini padam, eraser dia lah, pemadam dia. Kita suka nak padam. Satu-satu pun boleh, padam semua tu yang saya cakap tadi, yang clear frame. Okay, boleh. Yang ini nak select, just nak select je lah. Okay, kemudian yang this one, yang sticky note. Contoh sticky note saya tulis kita tak nak kuning, kita nak tulis, kita nak ambil colour hijau lah. Okay, colour hijau saya tulis okay, hari ni hari Jumaat contoh lah. Okay, then kita tekan save. Kemudian dia terus ada dekat belakang tu. Kalau nak lagi, okay, kita letak colour pink. Kita tulis hari Sabtu contoh. Okay, just macam tu je lah. Okay, kemudian cancel, padam, dan kita boleh adjust. Sebenarnya sticky note ni kita nak singit pun boleh, kita nak besar pun boleh, dan juga kita nak duplicate pun boleh. So dia ada lagi satu. Macam tu. Okay, lagi kat bawah sticky note ni dia ada add image. Add image ni kita boleh add macam-macam image lah. Kalau saya nak ambil dekat upload ni, dekat komputer, saya akan ambil dekat ni. Sama juga, nak ambil gambar apa pun kita boleh tampal. Terus macam tu je. Okay, tak payah tunjuk lah, dia sama je. Okay, dan yang ini shape. Ini kita nak ambil circle. Okay, kalau nak ambil circle, kita just klik, dia lekatlah circle tu. So, kita boleh susun dia punya shapes. Okay, dan yang belah sini kita nak ambil triangle. So kita nak atas ni triangle, dia jadi triangle. So size triangle pun boleh ubah. Kita juga boleh duplicate. Macam tu. Okay, sebenarnya siapa yang dah biasa senang je. Senang je, macam sama juga guna pin.
Okay, ataupun sekarang dah guna Canva tu kan, Canva tu pun senang je. Okay, yang ini teks. Kalau kita nak masukkan teks dalam triangle ni, okay. So, dia masuk teks lah. Teks pun boleh alih-alihkan. Macam tu. Okay, ini untuk laser. Saya nak tunjuk lah. Okay, tak tunjuk kat student. Laser je lah. Tak ada. Okay, lah satu lagi yang dekat atas ni contoh. Okay, kita boleh ada bunyi sikit lah. Kak Intan punya tu. Bunyi apa tu? Kak Intan rasanya tu. Kak Intan. Semua minta mute, Adi seorang je. Okay, kot. Alright, thank you. Okay, lepas tu, kat mana tadi? Yang nak saya cakap, yang atas ni, kita boleh expand kita punya frame bar. Okay, yang ni frame kita yang pertama. Kalau kita tekan next, dia akan create new frame. So kalau ada kata 5 kumpulan, so kita copy kita punya frame tu, kita buat ada 5 frame lah untuk satu frame, satu kumpulan contoh. Kemudian kita boleh tambah lagi. Dia sebanyak mana pun boleh buat. Tak ada limit untuk ni. Okay, jadi yang kedua, kita nak conteng macam tadi. Contoh ambil pen. Benda yang sama jugalah. Kita nak letak soalan apa, dia sama je. Okay. Right. Okay, kita pergi kepada PowerPoint tadi. Sekejap. Jadi kita boleh buat sama-sama. Okay, ni yang saya terangkan tadi lah. Okay, next. Okay, this one is bagaimana pelajar berkolaboratif. Dia ada, kat sini ada 8 kaedah. Kat sini cara dia ada draw shape, dia ada multicolored text in sticky notes. Yang dia guna sticky notes tadi, dia ada text and annotate, teaching whiteboard. Ini selalunya seronok guna untuk pendidikan seni ke ataupun maths. Dia ada banyak simbol-simbol kat sini. Kemudian digital poster, P1 and word, dan storytelling dan juga graphic organizer. Okay, ini adalah untuk draw shape. Okay, contoh dia ada bagi soalan, kemudian murid-murid kena isikanlah dalam kotak-kotak tu. Kita boleh buat shape-shape. So kita boleh buat satu kumpulan, setiap murid ada peranan dia untuk dia buat aktiviti dalam satu frame. Okay. Kemudian multicolor text in sticky notes. Okay, ini dia macam peta minda. So, cikgu just keluarkan satu topik tengah, cara menjaga kesihatan gigi. Kemudian murid lah letakkan idea. Murid yang letakkan idea, dia yang letakkan sticky note. Untuk setiap aktiviti macam ni, katakan penlibatan murid tu, sebaiknya dia letakkan nama dia. Sebab memang kita takkan tahu siapa yang letak tulisan ni, siapa yang letak poin yang kedua ni, siapa yang letak poin ketiga, kita tak tahu. Jadi dia kena letak nama dia. Jadi kita tahu itu dibuat oleh murid kita lah. Siapa yang tak buat, siapa yang buat, macam tu. Okay, next ialah text and annotate. Yang ini macam ada poin-poin penting kita nak highlight kan. Okay, kita gunakan juga Jamboard ni. Kita boleh duplicate lagi. Then next, teaching whiteboard. Okay, digunakan sebagai putih dalam kelas online untuk menerangkan konsep dan kaedah pengiraan bagi matematik. Cikgu macam contoh matematik, cikgu tu dia boleh buat soalan. Kemudian dia minta budak selesaikan dalam masa yang sama
terus boleh bincangkan dalam Jamboard tu. Jadi semua orang dapat tengok apa yang kawan dia jawab, apa yang cikgu terangkan, semua cikgu yang buat pengiraan murid nampak terus dalam ni. Okay, this one is digital poster. Kita boleh buat satu poster gunakan Jamboard, gunakan teks dan juga image lah. Kemudian pick one and vote. Okay, ada juga soalan kita bagi dia macam berfikir, kita letakkan banyak gambar, kemudian dia pick mana satu yang dia kata jawapan dia, letakkan, tampalkan sticky note, ataupun dia tuliskan teks kat situ nama dia. So jawapan dia yang itulah. Ini untuk penggunaan untuk aktiviti pick one and vote. Okay, yang ini pula storytelling. Okay, kita galakkan murid untuk membuat cerita ringkas dalam aktiviti dalam Jamboard ni. So setiap murid ada tugasan masing-masing, kita bagi gambar dan mungkin murid tu boleh olahkan dia punya cerita ringkas tu. Okay, yang ini untuk graphic organizer pula. Okay, ni macam penjanaan media lah. Okay, Freya model ni, okay, dia ada terpulang pada kita, ikut kreativiti kita juga, kita nak guna grafik yang macam mana. Dan murid tu guna kreativiti dia juga untuk menjawab. Dan okay, yang seterusnya adalah cara mengakses Jamboard. Okay, cikgu boleh mengakses Jamboard ni menggunakan dua, satu komputer dan satu telefon pintar. Kalau komputer kita melalui Omnibox pada Google Chrome. Okay, Omnibox tu adalah kotak yang search tu lah, yang kita tekan HTTP tu nama dia Omnibox. Okay. Yang kedua menu Google Apps. Okay. Kita terus macam tadi saya tekan yang ada 9 titik tu, terus je keluar Jamboard tu, kita terus pilih yang itu je. Satu lagi kalau kita gunakan telefon pintar pula, kalau Android mesti muat turun daripada Play Store. Okay. Okay. So adakah cikgu telah bersedia kita buat Jamboard? Boleh? Kita boleh buat Jamboard petang ni juga sekejap je. Bila kita buat, kita akan ingat jugalah. Kalau just tengok je, saya pun tak ingat. Tapi bila kita cuba buat, insyaAllah benda tu lekat sikit lah kepala. Macam kita buat nanti kita boleh tengok siapa punya yang kreatif, idea, so kita boleh share juga lah sebab saya pun baru juga dengan benda ni, so kita sama-sama juga buat. Okay, so saya serahkan kepada Cikgu Halimah untuk teruskan. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Fatini Diana. Okay, untuk aktiviti seterusnya untuk kita hands on Okay, jadi nanti saya akan sharekan lah. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok dekat chatting Saya bahagikan kepada 3 Jamboard ni ikut kelas. Okay. Sebabnya macam yang saya dah buat, kita kan ngajar combine 2 kelas kan, 2-3 kelas. Jadi kita sediakan tapak 3 tu, 3 tapak untuk kelas cyber, untuk kelas server, untuk kelas data. Jadi dia orang akan buat kerja berkumpulan tu ikut Jamboard masing-masing. Jadi tak adalah rasa rendah diri ke apa ke kan. Jadi itu yang saya buat. Jadi untuk cikgu hari ni saya sediakan 3 grup lah. Cikgu saja ni kan, cikgu petang, cikgu PPKI, cikgu pagi. Okay, supaya nanti tak berebut. Okay, jadi so saya sharekan link dia. Cikgu Halimah. Ya. Ini ada pertanyaan ni daripada Puan Fatin, daripada Puan Nuraisa, nak minta macam mana nak share link Jamboard tu. Ya, nanti on the way. Okay. Nanti kalau kita nak share link Jamboard tu, tak apa, saya bagi link ni dulu sekejap Cahaya. Okay, nanti cikgu masuk yang ni lah.
Okay, ni ada 3. Dah ada 3 link tu. Okay, first kali kalau yang macam saya buat ni, saya dah ready kan awal tau. Ataupun kita, kejap Cuba create ya. cuba create Jamboard baru. Ni kita boleh guna sekarang nampak tak saya buka ni? Tak nampak. Aku saya kena present dulu. Tak Okay, nampak. saya present dulu. Okay. Jadi kita ada 2 option lah. Kalau kita nak buat kat sini, dekat kelas kita terus, kita on the spot, kita boleh guna whiteboard ni. Okay. Sebelah bawah ni, belah kanan ni ada 3 titik ni kan. Tak jelas suara ke? Suara okey tak? Okey. Jelas. Okay. Jadi kita ada 3 titik kat bawah dekat Meet kita. Kalau kita klik, ada whiteboard. Itu dah boleh guna juga kalau on the spot. Okay. So kita start ni. Boleh. Ataupun sini dia dah keluarkan share with 3 people. Mungkin kalau kita dah ada kat sini, kita terus send lah. Tapi saya tak nak guna yang ni. Sekarang ni saya nak guna yang ada yang saya dah siapkan. Jadi macam mana bila kita siapkan tu, okay, contohnya macam ni, boleh nampak dah ada orang masuk dah tu. Okay, kita pastikan ini yang paling penting sekali. Bila kita sediakan, kita buka Jamboard kita tu, kita kena setting, sharing kita tu. Ni kita dah biasa kan, kita buat RPH dulu kan kita memang setting. Kena setting anyone on the internet ni with the link can edit. Okay, ni. So kalau jadi editor semua okey lah, kalau tidak murid kita yang nak buat tu, dia tak dapat nak join. Okay, jadi sekarang boleh nampak tak? Dah ada masing-masing dah mula buat kerja berkumpulan ni. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya apa yang untuk kalau kita nak buat kerja berkumpulan yang PPD ajar gitulah. Okey. Kita macam saya ni, saya bahagi kepada banyak group ni, banyak pages ni kan. Lepas tu jadi setiap kumpulan dia pilih page mana yang dia nak. Katakan dia nak masuk page 1, so dia boleh masukkan nama dia. Pilih teks ni. Okay, katakan dia pilih nama Halimah. Okay, kumpulan ni Halimah masuk. Lepas tu orang lain pun boleh masuk sini, edit, tambah nama dia. So bila orang nak masuk, oh ni dah ada page ni, dah ada kumpulan. So pergilah page lain ni ada banyak 10 pages ni. Boleh lah. Okay, sebelum tu ni kenapa pula hilang, siapa bijak sangat pergi buang gambar aku ini. Okay, sebelum tu tengok kalau saya letak gambar ni, saya letak sebagai set background. Barulah sepatutnya murid tu tak boleh nak padam gambar ni. Kalau kita letak gambar dekat image macam ni, add image gini, bila kita letak sini, kita bagi budak guna, nanti ada yang terpadam lah apa semua. Jadi kalau kita nak ada gambar, kita dah ada satu tugas tu, kita boleh set background tu, baru dia tak lari. Kalau buat macam ni lah, kalau bergantung pada aktiviti kita lah. Okay, clear tak? Okay, jadi dalam pada tu Kak Halimah, Ya. ada soalan Zuriati tanya macam mana nak buat background. Background ni, set background. Set background, lepas tu carilah ni yang dia ada lah. Kalau automatic ke macam ni kan, bolehlah nak guna. Nak buat ni ke, garis ke, ataupun kita boleh ambil gambar kita sendiri. Ni
tambah gambar sendiri, browse lah ataupun ambil Google Image ke. Kalau nak guna dalam komputer punya, cari browse ni, upload. Kalau nak guna Google Image, ambil kat Google Image. Okay, kalau Google Image nak cari laut mati lah. Okay, so kita select, okay, set as frame background. Nanti dia akan jadi, kalau macam ni kita letak awal-awal, orang tak boleh kacau. Murid kita dia tak boleh nak padam sebab dia dah jadi background. Okey tak? Jadi gitulah. Jadi kita pun boleh pantau lah siapa yang buat. Macam saya ada 2 kelas tu, sekejap saya pergi ke kelas ini, sekejap saya pergi kelas ni. Sekarang ni you all boleh nampak lah kan dekat ni cikgu apa, guru petang punya dah aktif kan. Dia dah banyak dah. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu boleh try lah apa-apa yang ada kat tepi ni. Sticky note ke, gambar ke, apa semua. Jadi bergantung pada kita punya subjek lah. Macam subjek saya suruh lukis baru ni. Saya suruh lukis apa, lepas tu cukup label ke. Itu sebagai dia orang, sebab target PPT tu guna Jamboard ni sebab nak kerja boleh interaktif, kerja berkumpulan. Tentulah. Tapi masa kita create ni yang paling penting tu lah, kena setting tu kena open kena anyone with the link. Kalau tak budak kita dia tak boleh nak edit. Okay. Alright. Semua orang dah berjaya ke meletakkan dia punya mercu tanda di page-page tersebut? Okey. Kak dah tanya ada buaya tak di sini? Ada. Buaya tembaga ada tepi, tengok dia duduk cokoh ada tepi tu. Saya baik Huda yang tanya. Huda tanya. Ni dah lama tak dapat ke pantai. Ni ada buaya kat sini lah, Huda ada buaya. Kat PPKI ada buaya seekor. Buaya besar. Besarnya buaya. Jadi kalau saya dah buat dengan kelas saya macam ni lah, saya travel lah pergi tengok siapa yang dah siap. Susu farm fresh. Yang ni tak ada orang berani buat ayat. Belum lagi. Belum sampai. On the way. Macam gitulah. Penuh ni dekat ni. Tapi kalau ni boleh tak cikgu-cikgu letak nama? Maksudnya budak apa macam tu, page dia tu patutnya dia letaklah nama dia. So kita tahu ni kumpulan siapa. Letak nama tu mungkin dalam sticky note ke apa ni. Jadi kalau dekat sticky note kalau ada orang tulis nama sticky note tak sesuai kot dekat ni, dekat teks ni. Kita boleh letak dekat teks tu kita letak nama, seorang letak nama, lepas tu yang lain tu boleh tambah kat situ. Tekan edit. Edit. Jadi boleh dah nama siapa lagi. Apa Zubaidah ke. Tiba-tiba ada Zubaidah. So nampaklah kumpulan ni kumpulan Halimah dan Zubaidah. Begitu. Okay. Saya nak pergi sekolah sebenarnya. Okay, dia kata tak boleh hadir ke sekolah. Dah. Kak Lima ada soalan. Ya. Kenapa nampak gambar kita Kak Lima? Macam mana nak katalah buat tu arahan dia sama kan yang sekolah tadi tu. Lepas tu kan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Macam mana kita nak tengok board lain-lain tu, macam mana kita nak tengok kumpulan 1 punya, kumpulan 2 punya. Nampak tak yang kat atas ni ada tab-tab? Okey. Kumpulan 1, kumpulan 2. Page lah, page kan. Page kat sini lah. Page lain. Dia ada banyak page, akak dah sediakan banyak page.
Oh, maknanya kalau katalah kerja tu sama, 5 kumpulan buat topik yang sama, kita copy je lah benda tu. Copy je lah. Okey. Tapi page dia tak boleh copy, tak boleh copy. Dia kita boleh copy Jamboard tu, boleh make a copy. Macam kat hari ni buat 3 jenis kan, guru pagi, guru petang, PPKI. So akak buat satu je, lepas tu akak make a copy je. Okey, buat copy. Okey, faham. Terima kasih. Sama-sama. Jadi apa, kelas yang saya dah ada lah buat dekat kelas tu, kalau nak tengok boleh lah. Sekejap saya tunjukkan yang kelas. Boleh nampak ni kan? Boleh. Ni yang kelas saya buat baru ni. Minggu je. Okay, sebelah. Jelek pula. Bolehlah cuba macam mana cara okey. Kalau kata-kata ini, kamu boleh clear frame. Ya, clear frame, bersihkan. Okey. Balik. Ni 3 server jadi macam ni lah. 3 cyber. Okey. Tak dengar suara macam simple dan bersuara pula sikit. Ni ambil seorang je. Bulan ni. Bulan ni mana? Bulan ni. Tapi boleh tulis dalam sticky note ni. Sticky note boleh. Nama-nama. Ambil boleh sticky note. Kita nak tengok apa ni. Kita serta apa jadi. Tengok yang cantik sikit. Starter nanti. Susah ke? Yang apa dekat ni, dia tu mungkin boleh masukkan sebab-sebab. Tak jumpa pula yang ada. Mata terlalu ni, kumpulan amani dan jatuh ni, dia bagi penyebab dia kata mata terlalu nipis, berapa dekat atau sebabnya ya, kumpulan amani dan jatuh ni adalah ada hasil yang lain ni. Nanti Aida boleh tulis sebab berapa dekat. Kalau dia nak betulkan ni patutnya kamu ni lah boleh lukis berapa dekat guna apa data campur yang kita cari tak dibentuk ke ada. Okey. So begitulah lebih kurangnya. Boleh buat macam ni. Kalau budak guna email sendiri, boleh rasanya guna apa? Sebab Meet boleh kan? Rasa boleh. Sebab kita pun kita dah share tadi, anyone with the link. Dah tanya kan? Jadi lepas tu satu lagi memang internet kena power jugalah. Sebab kita buka Meet lagi, kita buka Jamboard lagi kan, macam guna puisi sekaligus pun macam tu lah. Jadi buat dengan budak tu, budak apa, macam artistik tu macam excited, tapi bila hari kejadian sunyi sepi semua. Tak dia orang tak boleh nak join sebab tak cukup data. Itulah masalahnya. Okey, kita tengok apa suasana yang berlaku. Cikgu pagi ni
Oh sini. Okay. Tak ada tulis nama ke? Tak ada je semua conquer all the pages. Ciba. Cantiknya tulisan ni. Bumbungnya berwarna merah. Itu Kak Aida punya. Oh, dia tulis dengan pen surface dia kan. Jangan Kak Zara ni sebab ada perkataan merah. Oh. Tulislah ayat bumbung Kak Zara. Okay, jadi nampak tak ni kegunaan dia tu? Untuk kerja-kerja berkumpulan macam kita buat ni lah dekat kelas tu saya rasa sesuai lah. Sebab budak memang boleh bekerjasama tapi mula-mula tu mungkin dia dia seronok duk menconteng, ngarut-ngarut sekali. Lama-lama insyaAllah kot boleh. Tetapi yang pentingnya, okay, step dia ni lah, minta kita macam saya tadi saya dah sediakan awal-awal page ni, guru PPKI, guru pagi. Jadi saya buka benda ni ada dalam drive. Jadi kita ambil je, kita copy link tu. Kita copy link, kita share dekat chat. Dan pastikan dekat sharing ni kita kena tukar. Okay, change ni. Make sure dia jadi anyone with the link. Lepas tu editor. Ini yang penting. Alright. Okay, jadi cikgu sekarang boleh tak? Semua dah ni dah rasa dah nampak kan cara guna dia? Patutnya tak ada masalah internet saya bayar Unifair Prepaid bulan. Sekarang Google Meet nak tengok dia. Oh, itulah kalau banyak-banyak kan. Okay, sekarang ni cikgu cuba buat sendiri Jamboard sendiri. Boleh tak? Menggunakan whiteboard ni. Lepas tu share dekat link. Tapi jangan ramai sangat, tak sempat buka pula. Seorang dua lah buat open ni, lepas tu buat share, tukar sharing tu. Supaya orang lain boleh menyumbang idea dekat Jamboard cikgu. Okay, saya pilih lah. Tak boleh ramai-ramai kan. Okay, udah macam dah saya dah nak pilih udah tau. Tiba-tiba dia dah. Kenapa dia keluar kejap? Keluar dah. Kalau awak tekan dia terus akan keluar. Oh begitu okay, tapi make sure kita orang boleh edit tengok tu. Request access. Ni. Jadi udah kena buat apa udah? Cik buat. Okay. Kena tukar setting. Jadikan kita orang boleh menggodek-godek di dalamnya. Editor. Done. Daya punya pun mesti ni juga tu. Tak sharing, tak tukar setting. Samalah ni. Daya punya. Okay, kita juga dah buat. Cikgu boleh juga download gambar yang bergerak macam GIF file tu. So nanti boleh tampal juga dekat dalam Jamboard. Ada orang dia letak gambar gerak. Gambar gerak-gerak tu. Tu advance kot. Apa? Pagi ni dah letak gambar gerak-gerak. Nak tengok sikit? Tu. Gambar band. Ni. Band ni. Macam mana cara dia? Download dekat Google je. Oh, dekat GIF tu. Ni kan dekat Google ni. So kita ni lah ambil apa? Yang ni crowded you all ni, orang kata satu kumpulan dia duduk satu kumpulan dalam pages ni. Okay. Contohnya macam ni kan. Ni. Lepas tu ambil cari GIF kan. Betul. Cari GIF. GIF. GIF picture lah. GIF paper tu tak ambil. Chinese New Year.
Okay, kita nak tengok. Tak bergedik pun. Tak jadi pun gift ni. Ya. Ha? Sekejap. Mungkin silap lah tu ambil kan. Ya, mana tak semua gambar lah, kena tengok juga. Kena pilih. Oh ni movie. Tu. Ni nampak canggih sikit lah. Okay, dah ready? Kata punya dah tukar? Ha? Oh, tak tukar ke? Tu. Request access tu. Dah. Ha? So dekat Halimah. share kan? Ya. Share. Kak Halimah, Ya, Husna. ada pertanyaan. Jamboard ni kita tak boleh masukkan PDF ya, hanya picture saja. Terus masuk PDF file, tak ada Tak ada rasanya. okey. Kalau nak masuk PDF file macam tu, guna yang Kak cakap tu, whiteboard. Whiteboard. Macam Nora. Ataupun yang OneNote tu boleh masuk PDF terus lah. Terus masuk dalam tu. Okey. Nanti Husna note. Okay, tengok Nora punya ni. Request access juga. Dah baiki dah. Just. Baiki dah. Okay, mari kita tengok siapa yang kena. Barulah. Okay. Jadi mari kita serbu. Ya. Tak ada punya apa ni. Nak letak ni lah, gift lah. Cuba. Kita tak gift nak tengok boleh gerak-gerak tak? Boleh lah. Apa moving. Kita letak ini bagi pening. Nanti boleh tambah lah tu pages tu kan. Tak simpan ni. Nama pengangkutan ini. Okey. Jadi okey ke? Ada pertanyaan lagi ke? Jadi first step dia boleh je ambil dekat yang 3 titik tu. Okey, lepas tu kita apa ni? Ambil yang whiteboard tu tapi make sure kita kena tukar setting. Wah, semua dah letak gerak-gerak punya. Okay, jadi ada ni kalau tak ada kita nak tengok ni Fasihah nak share apa penggunaan Canva. Fasihah mana? Senyap je Fasihah. Ada. Assalamualaikum. Ada. Ada, terlupa on audio. Oh. Jadi itulah. Jadi nak share ke ni apa? Nak teruskan Jamboard lagi tak, Kak? Itulah nanti nak tanya dia orang. Introduction sikit je kan? Sikit je. Yalah perkenalan. Okay, kita try buka yang ni kejap yang kawan-kawan kita ni. Allah ketupat ni mencabar ni. Tiba-tiba tambah ketupat. Okey, tapi yang macam main ni dia buat view only. Jadi kita view je lah. View. Katanya kita buat edit lah, editor. Okey. Kita tengok Yaya punya buat. Tadi Yaya punya lah. Okey. Yaya sila tukar edit. Ni pun ni access juga.
Ini yang penting ni. Tahu kan cara nak setting ke kan? Kita dah biasa buat masa hantar FH tahun lepas. Tak payah. Tak payah macam mana? Fatin kata tak payah. Tak payah tukar setting. Nora dah tukar. Mana Nora punya? Okay, cuba tengok. Okay. View only juga. Tak tukar editor tu. Guru senang ni bagi okay. Ni boleh. Ni tak ada sebarang kekangan, boleh di boleh diedit. Oh, slow pula. Alright, terima kasih Husna. Kita tengok yang mana lagi. Tengok Anisah punya. View only juga, Anisah. Kalau view only, jadi macam PowerPoint kita nak bentang je lah. Tak adalah interaktif. Kan? Okay. Syakir punya, Syakir punya mesti canggih ni. Jeng. Ini apa yang zaman dulu punya? Syakir punya ni yang dulu ni, yang kita belajar mula-mula dulu. Tapi dia ada satu yang kita belajar ni kan, kita buat ni. Bentuk ni. Pakai apa Syakir? Lupa dah. Kita lukis tu dia jadi bentuk. Kita draw, dia tukarkan kepada bentuk yang dia agak. Tapi dia tak ingat. Dia pakai ni tak? Sekejap, saya buat sekejap. Kan? Lupa dah dia punya apa benda tu. Ni. Yelah kita pakai ni tapi siapa? Okay. Ni assistive drawing tools ni ada dekat iOS je. Harap maklum. Tak ada. Ni ada ni. Ke? Dekat Google tak ada ke? Ada Google tak? Dia dekat iOS je. Tembok di iOS. Dah apalah. Okay, bye. Tak kawan. Tak kawan. So okay, agak-agak faham tak? Cikgu-cikgu semua? Rasa okay kot? Ya, boleh. Boleh. Yang PPD ni dia orang panggil kita dorang lah, Fatini dengan akak pergi. Terpilih kan Fatini kan. Jadi lepas tu dia suruh kita sampaikan ladang. Jadi kita kenalah buat. Walaupun rasanya cikgu-cikgu ramai dah tahu. Nak tahu cumanya mesti bila share tu je lah, hati-hati. Masa nak share link tu, pastikan link kita punya apa tu, link tu mesti boleh edit. Okey, jadi kalau semua okey, kita nak persilakan Puan Fasiha untuk tunjuk sedikit orang kata Canva for beginners macam akak ni beginners. Okey, dengan itu kita persilakan Puan Fasiha. Alright. Okay, terima kasih Kak Heli. Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Sebenarnya saya pun baru juga explore Canva ni. Pasal saya rasa ramai juga yang dah biasa buat kot, macam Syakira kan. Siapa lagi? Syakira, Husna. Nanti kalau misalnya yang ni tambah-tambah lah benar.
actually macam Canva ni kita nak buat untuk present untuk buat bahan pengajaran kita. Kalau link Canva atau link Jamboard terlalu panjang, apa dia tulis dekat chat tu? Kalau terlalu panjang boleh ni lah. Boleh je pendekkan pakai gg.gg. gg.gg. Okey. Mula-mula sekejap saya share sikit. Dan kita bagi customize nama link kita kan. Okey. Saya share sikit. Okey, mula-mula kita nak masuk ni kita guna okey, kita tekan login untuk Delima kan. Okey, kalau tak tahu nak masuk kat mana tu, okey kita type je lah dekat Google tu nak login Delima. Okey, login Delima Guru terus. So pergi dekat Google site tu. Okey, nanti kan keluar macam ni, paparan macam ni. Okey, dan log masuk. Okay. Bila kita log masuk, kita gunalah ID kita. Okey. Lepas tu kita dah guna ID kita akan masuk. Okey, dan kita choose guru, klik guru. Kemudian kat sini ada macam-macam kan dalam Delima ni. So kita ambil aplikasi. Lepas ambil aplikasi, kita boleh pergi pilih. Kat bawah ni memang ada Canva. Okey, so kita gunakan Canva. Okey. Dekat sini, okey. Macam-macam pilihan. Kalau kita nak buat poster, presentation ni biasa dia memang dah ada template sampai yang lebih daripada 10. Banyak lah dia dah memang ada. Okey, kita tengok poster Kalau poster, nanti saya punya internet pun slow juga ni. So dia dah bagi paparan. So kita boleh pilih lah yang mana-mana kita nak. Cuma masa kita pilih tu kita tengoklah kalau ada design tu, kalau dia tulis free yang macam ni, yang ni nampak ada tulis free tu, so itu kita boleh gunakan, nanti kita download directly, boleh download terus macam tu. Kan Una kan? Kalau yang ada macam sign pro tu, itu berbayar. So kita boleh pilih kat sini. Dia nak download tu dia akan minta dia minta bayar kan kalau misalnya kita terambil yang pro tu. Okey, contoh yang pro tu dia ada simbol kat atas tu. Okey. Kalau misalnya tadi kita nak pergi kepada presentation, kita ambil yang presentation. So ada template banyak ni dekat sini pun. Jadi dia dah okey. Contohlah kalau macam ni, rasanya kalau yang biasa titik-titik 3 atas tu, itu yang bukan free lah, itu yang berbayar. Kalau free tu dia akan memang tulis free kat bawah. Contoh macam ni. So dia inilah template-nya. Okey, katalah kita ambil yang ni. Kalau kita scroll sampai bawah ni, ni kalau nak add pages, kita tekan je add pages, add page kat situ. Okey, so dia akan ada lah. Atau kalau kita nak design yang sama, kita aktifkan page tersebut, kita duplicate je. Bila duplicate dia akan masuklah page yang berikutnya. Sekejap ni saya delete dulu. Okey, page ni kita duplicate. Okey, so dia akan samalah keluar kalau kita nak yang sama template. Tapi ada juga yang dia terus kalau macam ni dia dah design kan, dia dah designkan sampai ke 19 page. So kita pilih je. Okey, apply all pages. So dah apply kat situ, tutup kat sini. Jadi kat sini kita mula start nak buat kita punya bahan lah, bahan konten pengajaran kita. Okey, katalah kat sini kita tukar tajuk. Double click je kat situ. So kita tukarlah. Contoh hari ni okey, ladap Jamboard. Okey, BORT. Okey. Yang ini kalau kita tak nak pun boleh kita tukarlah. Okey, kita ikutkan oleh Puan Halimah dan Puan Fatini. Contoh Okey. Lepas kita dah buat macam ni, kita ambil kat sini, kita boleh masukkan elemen kat sini. Kalau kita nak masuk teks, kita tambahlah teks. So dia akan bagi macam-macam pilihan. Pun kita still kan pilih. Kalau yang free boleh guna. Yang tak free tu berbayar. Tu macam leceh sikit lah. So katalah kat sini kita ambil. Kita double click kat situ. Oops.
Oh, sorry. Tu dia dah keluar katalah kat sini kita tulis sukses. Sorry. Jumaat. Jumaat. Delete dulu. Saya tak boleh delete ni. Slow pula komputer ni. Okay, kita tukarlah kat sini. Sorry, delete. Okay, sekejap ya. Cikgu nanti boleh sambil tu sambil buat lah. Okay. Tadi tertekan banyak kali. Okay. Still lagi ada. Delete dulu lah itu. Confuse. Sorry. Back balik. Kalau tersilap tu. Dia double. Okay. Nak kecilkan, tolak je. Kecilkan. Okay, ini kita delete. Kalau misalnya bunga tu nak tambah ke nak delete semula pun boleh. Okay. Ini tadi kita besarkan. Okay. Alih-alih kat mana-mana yang kita nak. Okay. Macam tu. Okay. Kalau misalnya untuk masukkan animation tu elements. Pergi dekat elements, lepas tu cikgu type je animate. Okay. Kita masukkanlah sedikit animate kan. Okay. Ambil juga, jangan yang ambil yang pro lah yang ada nampak crown apa. Ni, so kita ambil yang free. So kita tambah, dia akan terus ada kat sini. Kak Fazila, saya tambah sikit pasal yang pro tu. Okay, yang pro tu kalau cikgu nak guna just untuk present sahaja dalam Google Meet ke apa, kita boleh guna. Dia boleh guna. Tapi kalau kita nak download tu dia masalah. Okay, itu je. Kalau yang pro tu kita boleh guna. Kalau sekadar kita nak present dalam Google Meet ke, yang tu tak apa. Bila kita nak download tu dia masalah. Setakat nak guna, macam nak guna link dia boleh lah. Boleh. Kalau kita nak ni dan kita nak record PDPR ke, dia tak ada masalah. Nak download tu dia akan ni. Download tu yang masalah, betul-betul. Ya. Boleh. Boleh. Sebab boleh. bila kita nak download, kita nak share dengan orang lain, itu problem sikit kan. Ini contohlah kita nak bagi bahan-bahan kita tu bergerak. Okay, so macam tu lah. Kemudian kalau cikgu nak gunakan audio, katalah dah semua slide tu. Okay, kita nak gunakan audio, kita klik pada audio kat situ. Macam Muna cakap, yang pro tu boleh guna untuk kita terus direct present. Kalau misalnya nak download tu lah. Okay, so dia dah masuk kat situ. Okay, kita boleh test lah. Ada dengar tak? Dengar tak Kak Ellie? Muzik tu? Muzik dengar? Muzik tak dengar. Muzik kena present a tab. Kena share, kena present Okay, sorry. Present a tab. Dia tak boleh entire screen. Kalau entire screen memang tak dengar. Oh, okay. Maksudnya kita sendiri yang dengar lah. Dekat Meet tu kita pilih tab kan. Ya. Baru boleh dengar audio. Ya betul-betul. Jadi kalau next time kalau kita nak present apa-apa dekat Meet, kita yang ada ambil tab. Kita ambil tab. Jangan entire ke jangan window. Gitu Nah. Rest. Okay. Guna Zoom. Nak masuk yang lain tu sama je lah, video, audio. Kalau guna Zoom sebenarnya terbaik, tapi susah lah, budak tak ada. Okay, kalau kat sini autoplay, kita present autoplay. So kita present kat situ. Macam tu. So dah siap lah kalau kita nak buat sementara student tunggu. So kita boleh set masa tadi kan Una kan? Okay, lepas tu kalau tu escape. Kalau kita macam nak share link pada orang lain, katalah kita buat dengan team, kita buat sikit, macam student kan, dia dah buat sikit.
buat grup berkumpulan ni, kumpulan, kerja berkumpulan, dia buat katalah satu orang share buat 3 slide. Okey, jadi yang seorang buat 3 slide, lepas tu dia make sure dia sharekan link ni. Suruh dia copy link tu, dia share dengan kawannya. So kawan dia boleh edit. Jadi dia edit yang nanti yang 3 orang, yang seorang lagi buat lagi 3 slide. Buat lagi. So dia akan sharekan link je lah, copy link kat sini ni. Okay. Lepas tu kalau nak download, tekan je download kat sini. MP4 video ni kalau sebab kita ada masukkan video apa, just download je. Okay, kalau misalan kat sini lah kalau dia kata ada apa, kalau yang kita dah guna yang pro tu, dia akan minta pay kat situ. So setakat ni rasanya tu cukup. Una nak tambah apa Una? Rasanya cikgu Tera ni dah Tera kan? ni masing-masing ni, masing-masing ni. Tapi bagusnya Canva ni sebab biasanya selepas saya Google Meet, saya akan bagi slide yang saya share tu semula dekat murid. Jadi murid saya present guna Canva dalam Google Meet, lepas tu saya akan share link slide itu pada murid. Jadi murid boleh tengok semula lah apa yang cikgu ajar tadi, macam tu. Tu yang saya suka lah. Dia macam actually macam lebih kurang macam PowerPoint juga kan. So, kita dah buat, kita share, cumanya kelebihannya dia dah ada template yang tersendiri. Kalau kita cari template yang jadi cantik dah. Template yang cantik dah tadi kan dekat ni. Contoh macam bila kita nak ambil, kalau nak buat poster, dia dah memang template poster. Kalau nak ambil presentation. So senang lah. Macam poster pun tak semestinya satu page. Boleh buat tambah page lah. Okay, jadi macam kita buat 2-3 page. Sementara nak menunggu kelas Google Meet tu, kita share dulu yang tu kan. Jadi student pun okay, tengok canggih je depan tu. Interface kat depan tu. Alright, yang lain-lain tu itu ada apa-apa lagi nak? Itu je kot Kak Ellie. Ada soalan ke? Cumanya bila Ya. Cumanya bila kita share dengan student, kita share link. Jadi dia orang tak payah download lah file tu untuk dia orang tengok paparan semua tu kan. Share link. Lepas tu kalau kita takut macam kita punya yang master file tu ni, kita buat make a copy. Kita buat siap-siap make a copy. Okay, contohlah kan, contohlah macam ni. Saya sharekan, buat satu ni banner Sindora SPM ni kan, nampak yang saya buat ni. Okay, lepas tu saya ada share dengan kawan. Lepas tu dia lupa make a copy. Bila dia lupa make copy, kemudian dia macam edit kita punya file. So dah termasuk dah ni, tiba-tiba dah jadi perpustakaan jadi make sure yang master copy tu kita pegang dan kita buat make copy. Yang make copy tu kita boleh share link tu kepada student. Macam ni tiba-tiba dah jadi untuk pusat sumber Baitul Hikmah ni. Sebab bila dia boleh edit. So kita bagi yang copy lah, yang master tu. Kita tak boleh set view only ke? Ada. Dia ada yang boleh. Boleh. Fatih ni ada 2 cara sharing. Satu kita sharing untuk orang edit, satu kita sharing boleh. Memang dia tak boleh edit. Dekat sini. Dekat sini dia kata view and edit. Ni macam ni view and edit kan. Lepas tu kalau misalnya satu lagi just view je. Mana Una? Yang view tu sepatutnya dia ada untuk view saja. Ni mungkin saya ambil template ni. Kalau yang kita buat yang betul tu, kita itulah macam kita nak bagi student tu satu kumpulan, so dia akan edit lah yang make copy tu. Kalau misalnya tidak, ni master copy kita. Jangan macam tersilap lah, nanti diorang boleh ni. Kat sini. Share a link to edit ataupun view saja. So kalau view dia boleh tengok je lah. Ni kalau kita nak bagi student tu macam
extend kan kumpulan, kerja kumpulan, seorang buat 2 slide, okey. Jadi boleh tunjuk diorang tambah slide. Macam tu. Kalau macam nak selamat tu lah buat make a copy. Make a copy tu buat kat sini. Kat sini ada make a copy. Jadi kita dapat satu kopi lain. Yang itu yang kita boleh sharekan. Lagi apa Inai? Yang ini macam template ni memang ada kat sini lah. So boleh pilih je terus. Masuk audio ke apa semua kat sini lah. Kak Fasia, bila kita dah create satu template tu, jadi kalau macam cikgu kita dah buat presentation, jadi kita boleh make a copy presentation kita tu nanti untuk ajar tajuk seterusnya tu, yalah benda tu dah ada kan. Jadi senang. Okay. Senanglah jadinya. Kita boleh guna tu. Jadi bila Google Meet ke apa, kalau kita nak Google Meet, kita pun boleh present terus ataupun kadang-kadang saya pun record video PDPR pun boleh guna template yang sama. Dia boleh guna. Kalau kita nak Google Meet, okay boleh guna untuk Google Meet. Kalau untuk record video PDPR pun kita boleh guna untuk record video PDPR. Template yang sama. Okay, contohlah kan. Saya ambil satu kalau yang ni kan. Okay, yang ini. Lepas tu nanti saya share link. Okay, share link. Lepas tu cikgu boleh try. Okay, saya ambil share. Sekejap slow sikit ni. Share. View and edit. Okay, saya copy link kat sini. So saya pergi dekat Meet, pergi kat chatting. Okay, kawan-kawan boleh try. Mana pula chat ni? Okay, kat sini. Sekejap. Okay, so nanti semua orang akan ada. Terus je klik link dekat chat room tu. Okay, lepas tu terus tekan. Nak tambah-tambah ke, nak edit ke, boleh lah. Cuba. Masuk-masukkan je. Setakat ni tu je kot. Lagi Una? Okay, tak ada apa kot. Kalau apa cara contohnya dalam Google Meet kita nak nak share Una tunjuk akan stop sharing. Una tunjuk sharing sikit nak. Okay, sekejap okay. Okay, saya stop. Punya Canva sekejap. Okay, sekejap Okey, boleh nampak tak cikgu? Okay, boleh nampak? Nampak. Nampak Okey. Okey, so ni saya punya Canva. Okey. Ni yang dah saya buat. Saya try satu Bila kita nak share dalam Google Meet, okey, kita just ni ambil dekat sini je, dia ada yang dah kita buat ni. Okey, kita ada titik tu. Ada 3 titik dekat situ. Lepas tu kita hanya present lah. Present full screen. Okay, present. Okay. Okay, ni cikgu ada boleh dengar audio dia tak? Dengar. Dengar kan? Okay, sebab saya present a tab. Kalau cikgu masukkan audio, memang cikgu kena present a tab. Okay, barulah boleh dengar audio dalam Canva ni sambil kita terang kat murid lah. Okay, tu cara nak share pada murid-murid. Okay. Okay, dia Canva ni dia ala-ala PowerPoint tapi cuma dia bagusnya sebab dia dah ada animation tu dia dah set kan. Jadi kita senang sikit lah, lepas tu dia menarik sikit. Itu je lah dia punya ni
Dan cikgu boleh, nanti cikgu maksudnya lepas kita present tu, cikgu boleh share link kepada murid apa yang kita present tadi. Jadi murid pun boleh dapat kan, boleh dapat terus apa yang cikgu ajar tadi, yang cikgu present dalam Google Meet tadi kepada dia, ataupun kita boleh record PDPR, record video PDPR. Untuk record video PDPR, dah ada slide kita buat. Lepas tu nanti dekat tepi ni, dekat 3 titik tepi ni, ada 3 titik ni, ada present and record. Mana titiknya? Tak nampak. Tak nampak. Ni present, ada 3 titik ni. Tak nampak. Tak bergerak ke Islam? nampak. Alah, saya punya internet ni. Sekejap. Nak semula, cuba semula. Internet problem ke? Sekejap cuba semula Boleh save ada timur tak? Lepas kita download Canva ni. Oh, cikgu Tin kat sekolah. Okey, sekejap boleh nampak kan? Nampak. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Dekat yang 3 titik ni. Nampak. Dekat 3 titik ni ada present and record. Dekat sini kita boleh record video PDPR. Jadinya bila kita record tu sama ada kita boleh pilih lah. Maknanya kalau kelas tu mungkin time tu kita ada kerja ke apa ke, macam saya ada banyak kelas kan, ada yang saya bagi video PDPR dan ada yang boleh saya buat Google Meet tu saya memang present macam cara saya tunjuk tadi lah. Tu maknanya kita boleh ada choice lah. Maknanya kita nak record video PDPR ataupun kita nak terus present dalam Google Meet. Itulah saya nampak kebaikan Canva ni. Lepas tu bila cikgu dah ada design sendiri, cikgu sendiri, jadi cikgu boleh terus make a copy je. Cikgu ada design sendiri, contohnya cikgu dah design apa-apa, next week cikgu nak ni, jadi cikgu boleh make a copy je kat sini. Contohnya yang ni kan, cikgu boleh tekan dekat file ni untuk nak ajar next week kan, contohnya kan. Lepas tu tekan make a copy. Dia akan buat copy ni. Sekejap. Boleh tak nampak? Sekarang dah ada copy of perimeter yang saya buat tadi. Namakan tajuk baru yang minggu ni kita cikgu ajar. Tu dia punya kelebihan Canva tu saya nampak macam tu lah, senang sikit lah berbanding PowerPoint. Kalau saya nak setting dia punya animation tu kan. Itu je saya rasa. Kak Usna akan soalan. Lupa kan present and record tu, tapi bila nak upload punya lah lama, kata sampai 1 jam pun dia tak boleh lagi lama. Upload akak present and record macam saya dia nak upload tu tak ya? Lama. Nak dapatkan link tu. Nak dapatkan link tu ya? Ya. Masa kita tu pun saya daripada pengalaman saya lah, dia pun perlukan internet yang okey masa kita tengah rekod tu. Kalau ada gangguan internet tu dah macam mula semula rekod tu. Yelah, itulah lama Kak give up, lama Kak guna OBS studio je. OBS cepat bila nak upload tu, nak dapatkan link, nak share dengan budak kan, kita punya video. Biasa saya punya video ni tak lama sangat lah. Biasanya dalam 9 minit, setakat ni paling lama 11-12 minit gitu je lah. Kalau macam tu berapa lama Usna upload? Biasanya tak lama sangat lah, taklah lama sangat. Duduk kat tempat yang agak-agak capaian internet tu okey kat rumah ni. Lepas tu boleh lah. Boleh lagi upload dan dapatkan link.
Sebab hari tu dia buat video akak dalam tapi 14 minit lah, 1 jam pun tak settle lah, give up cancel. Kalau macam tu mungkin sebenarnya kalau bila dia lama sangat tu Kak, memang biasanya dia tak berjaya. Sebenarnya dia sepatutnya dia tak terlampau lama lah. Memang ambil masa tapi tidak terlalu lama. Okey. Alright. Kalau dia lama sangat tu saya tahu dia mesti tak jadi tu. Itu je lah, kalau dah lama sangat tu saya buat yang lain. Mungkin masa tu ada gangguan internet ke apa, tak tahulah kan. Okey. Lagi satu kaedah, mungkin ada yang kita guna tu yang pro, termasuk kadang-kadang kita tak perasan tau. Jadi tu yang dia macam dia duk baca, duk loading, duk pusing tu kan. Macam tu lah saya rasa lah, sebab ada juga masa yang lama. Jadi macam kalau kita dah terguna lah yang pro tu, sekejap saya nak share, kita boleh guna screen recording. Tapi kita kena download lah, bukan add-ons je, dekat Google tu boleh add-on. Sekejap ni kebetulan dah semua cikgu ada kan. Nanti nak minta tolong share pada kawan-kawan, pada murid kelas. Tu saya present, nampak ada tu pasal tentang nilam tu. Nampak tak? Jadi kita gunakan dekat atas ni, ini saya add on daripada Google, ni Screencastify. Maksudnya masa tu tengah senyap sunyi kita record balik bahan kita tu. Kalau misalnya dah yang sebab kalau tidak kita akan bayar. Tak nampak ni dekat atas kecil ni, dekat tepi kita punya kat atas ni kan kita punya gambar, kita punya login tu. So kita add on kat situ. Kita daripada Google, kita tekan Screencastify, lepas tu kita add on scan dia. Jadi kita boleh record balik video kita tu. Jadi kita download tanpa bayaran, lepas tu kita trim lah video tu, kita nak cut ke yang mana-mana tak okey. Sekejap ni saya terus present kejap. Kalau macam ni, present, yang ni kita kata present with ni free. Yang ni yang macam ada bayaran tu. Okay. Ni internet slow kan, nampak tu. Dia apa? Okay, yang ni dapat tak? Okay, nanti minta tolong cikgu semua dengar mana dengar. Okay. Semua cikgu nanti akan share pada kelas untuk murid-murid kita isi nilam. Okay, isi nilam, bagi je video ni, suruh diorang tonton, lepas tu kena buat nilam lah sebab nak kena hantar data sekolah kan. Sebab sekarang ni nilam dia pantau daripada atas, daripada KPM. So maksudnya sekolah dia boleh terus tahu. Kalau sebelum ni kita key in, jadi mungkin kita boleh tengok daripada buku tu, okey kita paksa student. Sekarang ni kita kadang-kadang budak tak buat juga. Jadi kena daripada sistem IQ nilam, ini tunjuk cara untuk isi nilam lah daripada Canva ni. Okay, bila kita dah minta murid masuk, okay, ini sebenarnya yang nilam ni, sistem IQ nilam. Okay, lepas tu just isi je. Kalau macam sekarang ni cikgu ada anak-anak yang ada ID email MOE, boleh try terus untuk isi IQ nilam. So kat sini dia ada buku fiction, buku bukan fiction. Okay, kalau buku fiction ada muka surat, kalau bukan fiction pun ada muka surat. Kalau misalnya bahan bukan buku, dia just pilih je carta ke, komik ke, poster. Okay. Kemudian yang ini isi rumusan sikit, macam buku ini sangat menarik, bahasa yang digunakan ringkas, mudah difahami. Dekat bahagian aktiviti pengayaan ni boleh lebih tanda lebih. Macam anak kita yang mungkin darjah 1, dia ada mengeja, masa nak baca buku tu dia ada mengeja kan, so tanda je. Kalau lepas tu dia lepas dia baca buku, dia lukis gambar, so itu aktiviti pengayaan lah. Okay. Lepas tu yang lain-lain tu boleh pilih, dah selesai tu simpan, so dah siap. So sekarang ni untuk sistem IQ nilam mudah, tak susah sangat dia punya pengisian tu. Satu hari kalau dah anak-anak dah baca buku banyak pun dah boleh segeralah. So ini daripada Canva yang saya screen recording
sebab tak boleh sebab ada mungkin template ni saya guna yang ni lah. Sebenarnya ni boleh auto play jadi saya kena klik. Okay, ini nak buku Maya. So ini okay, habis ini masa aktiviti jom baca 10 minit tahun lepas. So habis. Kira kot. Una, ada apa-apa lagi nak? Siapa lagi? Syida pun, biasa cikgu Syida pun banyak dah guna Canva ni. Saya pass balik pada cikgu Halimah. Oh, Cikgu Halimah kan? Okay, terima kasih Cikgu Sihat. Jadi ada masa sikit ni. Ada ni ke? Ada ke apa permintaan ke nak buat revision Google Classroom? Ke semua okey dah kot? Nak bagi tugasan, nak check tugasan murid, semua okey ke? Okey. Sebabnya so semua dah okey, jadi tak perlu kita buat ni lah. Boleh kalau nak boleh saya minta selalu tak? Boleh je, minta boleh selalu. Nak refresh semula. Refresh semula. Okey, tapi sebelum tu nak ni sikit. Nak buat ulang kaji Jamboard tadi, mungkin ada yang ni kan, yang rasa macam bela kan. Okay. Apa ni Cikgu Halimah, mungkin boleh minta tolong ni lah, disetkan yang tak boleh ID. Tak lepas lagi ya. ID murid yang tak aktif lagi, nak resetkan ni password tu. Yang tu kita je kena buat. Orang lain tak boleh buat. Admin je boleh buat. Oh, okey. Bukan semua orang yang ada admin je. Okey, tapi sebelum tu saya nak ni lah. Kan pagi ni ulang kaji sikit kot yang Jamboard ni. Daripada first step kalau kata kita nak buat Google Meet. Okey jadi saya nak tunjuk ni macam kita buka Google Drive. Ni Jamboard dulu Google Drive, lepas tu kita pergi dekat Google Apps. Ini persediaan sebelum kita mula kelas. Okay. Lepas tu kita cari Jamboard. Akak lupa share. Present ke? Share sendiri. Share sendiri. Okay, pakai entire lah. Okay, semula. Macam ni lah berlaku kat dalam kelas tu, Syok cakap. Okay, kita buka Google Drive kita. Ini jalan pintas tau, kalau tidak kita pergi ni lah, D5 tu lah. Dalam D5 ada. Kita pergi ke Google Drive. Dekat sini ada Google Classroom, semua Meet pun ada sini. Okay, form pun boleh ada. Ini berlaku, ini akan muncul Jamboard Google Classroom ni apabila kita dah sign in tau. Okay, so sekarang kita buka Jamboard. Ini persediaan kita. Persediaan kita nak buat kelas nanti. Okay, dah ada ni. Dah ada Jamboard ni. Dah keluar. Kita kan dah sign in kan. Sekarang kita nak buat baru. Tapak baru. Cara nak buat tapak baru ni. Ni ada kat bawah ni. Sebelah kanan bawah ni ada plus. Boleh nampak tak? Nampak. Ni yang plus ni. So kita plus kat sini. Kita dapatlah yang baru punya. Tapak baru. So kita bagi nama tapak baru namanya. Okay. So lepas tu kita nak set up, kita nak bagi tugasan tu. Mungkin kita nak bagi tajuk ke, kita nak masukkanlah teks. Sila bagi nama yang berikut. Okay. Lepas tu kita letak gambar yang background tadilah kan. Kita ambil Google ni ke. Ni. Dah. Dah setagi juga dengan gini ni. Seperti ni. Okey.
Inilah kononnya. Ni ulang kaji dah join board ni. Okay. So dah ada. Sekarang ni kita nak share kat budak kita, nanti kita kena ni lah, pastikan share ni kita setting. Katakan kita nak buat 2 pages, satu kumpulan satu page ke, kita tambahlah dekat sini. Tambah lagi, isilah apa benda tu. Okay, lepas tu jangan lupa ni, yang ni paling penting, share dia. Ni kalau sini restrict only people added kan, so kita tukar. Okay. Tukar kepada anyone with the link. Tak nak viewer ni tukar jadi editor. Barulah dia orang akan boleh edit. Okay, done. Alright, so dah settle dah kita punya ni. Okay, kita punya tapak ni dah ada. Nanti mana kita nak cari tapak kita tu? Dalam Google Drive. Ni. Okay, jadi masa kita buka Meet tu nanti, contohnya sekarang ni, kita ada Meet ni, kita ambil lah link tu. Kita buka, pergi drive kita, buka kita punya ni. Bateri nak habis lah pula iPhone ni. Okay, so kita copy link. Kita pergi ke Meet, share sini. Share kat budak. Tu link yang simple lah, kalau nak pendek ke apa, kita masuk GG dulu, kita kena save kat lain-lain dulu lah. So macam tu. Bila budak belajar tu, budak pun buka. Alright, itu ni sekarang nak tunjuk kejap apa, Pak ni tolong take over. Akak punya nak bateri nak habis. Okay, sekejap. Kak Limah. Nak buat sekali lalu untuk Google Classroom ke? Boleh lah. Google Classroom ramai dah lepas lah kot. Okay, jap. Okay. Dah. Okay lah, dah kembali ni. Sekarang kita nak tengok Google Classroom. Okay, jadi saya tunjukkan ni dua dari sudut cikgu dengan sudut murid. Okay, boleh nampak ni Okay. So bila kita nak bagi tugas pada murid kita, kita pergi ke classwork, lepas tu kita create. Ni ada banyak jenis kalau kita assignment boleh, kalau quiz assignment, kalau buat quiz assignment ni sebenarnya bagus juga. Okay, kita buat Google Form, lepas tu dia boleh markah budak yang buat tu, dia terus masuk dalam markah kat sini ni, yang point ni. Okay. Tapi yang ni untuk yang biasa-biasa lah yang biasa-biasa kita buat assignment lah. Lima tunjuk cara nak check, nak tanda. Yelah. Ni macam ni kejap-kejap. Saya buka yang ni lah. Yang apa ni? ERPH testing tu kan. Ya, orang lain pun boleh, you all pun boleh join situ.
Okey, sekarang ni kita bagi tugas kepada budak. Okay, kita boleh bagi bahan, kita add ke ataupun create. Lepas tu seboleh-bolehnya macam saya buat tu, saya bagi instruction lah macam yang hantar RPH tu kan. Jadi budak tahu apa dia orang nak buat lah. Okay, lepas tu kalau bila kita nak assign, kita boleh pilih banyak ni, klik kelas-kelas kita tu sekaligus je. Ataupun kita nak pilih student mana ke. Okey, jadi hantar ayat. Terus sekarang ni kita nak create, kita nak bagi macam tadi kita kalau kita nak bagi Jamboard pun boleh, nak bagi slide pun boleh. Macam ni slide ke, kita nak bagi slide, jadi budak buat kerja dekat situ, nanti dia dia akan isi kat sini lah, dekat slide ni. Okay, jadi kita sama juga dia suruh kita ni pastikan semua ni boleh buka, tenang, cerita. Okay. Ini share dah okey kan? Okay, so student can view file. Yang ini kita make a copy for each student. So setiap student nanti boleh dapat satu. Ataupun kalau kita buat ni, student can edit, mungkin dia bercampur-campur lah ramai-ramai. Jadi kita make a copy for each student. Jadi kalau kita nak bagi tugasan projek ke apa ke, kita boleh buat macam ni lah. Okay, so kita boleh assign. Okay, so kalau you all buka ni, kalau ada kat Google Classroom tu ada ada dapat ni, bolehlah cuba buat something. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk dari sudut saya lah. Testing semak ni dah letak nama saya seorang. Kita pun boleh reuse post post yang lama, yang sebelum ni kita tak nak malas nak fikir kan. Jadi kita boleh je ambil yang lama, yang dah ada. Okay. Contoh kita ambil pada testing semak ni, kita terus je buat, kita guna yang lama je, so lepas tu kita edit je. Macam ni. Macam yang ni saya ambil yang lain, link yang orang lain punya. Jadi dia tak ada export lah, dia tak export markah. Kalau kita buat dekat situ direct, dia akan boleh export. Okay. So sekarang saya buka, saya dapat ni tugasan budak ni. Cara budak nak ni, dia tengok ni lah kat kelas work, view your work ke ataupun sini view assignment. Lepas tu dia jawab, yang kat sini dia akan jawab lah, lepas tu dia mark as done lah macam kita buat gitu kan. Okay. So sekarang cikgu tu dia dah jawab, cikgu tu nak check, nak tengok macam mana. Alright. Okay, sekarang dia dah nampak seorang dah turn in. So dia boleh buka lah view assignment. Ni yang Halimah punya ni, dia boleh klik kat sini. Sebab tadi dia buat tu je kan, dia tak adalah, kalau dia attach bahan lah, dia keluar bahan lah. Okay, sekarang ni kita bagi je lah markah kat dia. Bagi markah 90. 80. Lepas tu dekat sini, dekat 3 titik ni ada return.
Okay, kena return lah. Nanti budak akan dapat feedback daripada kita. Kak Limah carilah contoh yang ada bahan yang Kak Limah tanda tu. Carilah. Boleh ada. Agak dengan task saya turn in. Dot. Tunjuk tanda assignment dalam Google Doc. Ya ada boleh. Sekejap. Ni Yang tadi Kak, kelas 3 cyber. Kan ni kan budak dah hantar kan? Okay, so kita boleh pergi dekat ni, classwork. Okay, kita boleh buka sini. Yang ni akak dah check lah punya. Dah 2 orang ni dah graded. Okay, yang dah graded ni, contoh ni. So kita buka dia punya bahan tu, kita tengok ke apa kan. Okay, dah buka, alright, kita rasa ni bagus ke apa. Okay. So kita pun kena bagi markah lah, bagi markah kita pun bagi komen. Lepas komen tu jangan lupa return. Yang ni akak dah return. Kan tak ada kerja baru yang dapat. Return tu, itu yang penting. Nampak tak? Macam tu je lah. Ya, jangan kita budak hantar kita tak buat apa-apa. Kita baca je bagi komen, kita tak return, dia tak dapat feedback lah. Macam juga yang sekarang ni. Kalau macam essay semua tak boleh lah ya? Ni boleh, lagi best essay. Macam mana? Essay akak bagi ni tadi. Kejap Mana aku nak balik kepada asalnya. Sebab dia balik nanti dia keluar pula. Sekejap. Nak bagi essay dalam Google Classroom ni yang best. Sekejap kita buka yang contoh ni nak bagi kat dia kan, kita classwork. Lepas tu kita create assignment. Terkejut lah budak ni macam ni. Okay, jadi instruction lah, cara nak hantar, itu lagi bagus lah kan. Cara nak hantarnya klik view, boleh tiru daripada RPH yang saya buat tu. Okay, sekarang ni kalau kita nak budak buat essay tu, kita create, kita ambil docs kan. Boleh. Kita ambil docs. Okay, so kita bolehlah tukar sharing dia punya ni. Okay, nama dulu kan. Essay, betul saja essay ke ni? Apa saja lah. Tukar. Okay. Dah. Alright, benda ni dah ada. Okay lah. Yang penting keadaan ni student view file ni kita kena adjust. Make a copy for each student. Okay. Nanti budak dapat, dia buka je dia dapat benda tu, dia type kat atas tu. Lepas yang tu lagi memang ini yang paling best kalau nak guna Google Classroom tu. Buat essay. Make a copy tu sekali je lah. Sekali je. Nanti budak buka je dia dapat kopi dia. Budak buka dia dapat kopi dia. Jadi bila dah ni sini boleh pilih kelas-kelas yang kita nak pilih. Nak bagi. Yang kita nak tanda je nak tanda. Saya nak tanda. Nak tanda essay macam ni? Kalau guna sekarang setakat ni, kalau yang akak buat tu akak ni lah highlight lah kalau dekat laptop. Ataupun lagi yang orang guna ada tu extension apa nama lupa, Kami ke apa. Yang tu boleh write. Yang highlight je. Komen je tu lah, untuk komen je lah.
Tapi kalau guna handphone, Google Classroom handphone boleh tanda. Boleh. Kalau dekat laptop tak reti lagi. So kita assign je, budak buka, dia akan ni. Kejap buat yang dekat RPH tu. Ni contoh So kita buat assignment. Yang ni cikgu semua boleh cuba. Kemudian ni lah. Jadi saya create. Saya akan saya tukar setting. Okay, tukar dia punya ni. Anyone with the link lah, selamat. Walaupun sebenarnya ni okey, dah settle, dah ada dah ni. Katakan saya ni lah, saya assign pada ni cikgu-cikgu. Kalau cikgu boleh nak cuba hantar, cuba try test uji. Cikgu ada buka lah. Muka mawar. Okay, jadi nak nampak bagi yang lain sikit lah. Kalau setakat bagi link Wix apa semua tu melalui Telegram boleh. Kalau nak bagi essay, nak bagi projek, kita nak, sebab dia lebih sistematik lah kita dari segi penerimaan budak-budak hantar tu. Okay. Kak Halimah, masa dah nak Okay, masa dah nak habis Alright. So nak tengok ada ke orang yang berjaya? Tak ada hantar. Okay. Okay, macam tu lah secara ringkasnya. Jangan cikgu sebagai cikgu jangan lupa return, dan cikgu bagi tugas tu kalau boleh bagi step pada murid supaya dia tahu. Saya dah buat tu ialah dia orang tahulah cara nak hantar. Ada orang tak tahu cara nak hantar. Buat tapi macam mana? Dia buat je tapi dia tak turn in. Okey, sebenarnya ada sikit lah saya nak share. Ni. Macam orang kata life hack lah. Untuk PDPR. Okay. Macam mana kita nak ni screenshot apa-apa. Okay. Yang ni tahu kan kalau nak screenshot biasa ni semua satu screen, kita boleh tekan print screen. Dah tahu kan? Dekat kita, yang mana yang tak tahulah yang dekat keyboard kita, laptop kita ada print screen, PRTC. Kan? Jadi dekat situ kita tekan sekali, terus kita pergi paste kat mana-mana yang kita nak. Katakan kita nak paste ke kita nak paste ke ni kan. Dia masuk sini, nak paste ke Word. Kalau kita nak paste ke Telegram pun boleh. Nak paste Telegram pun boleh. Gitu. Okey, itu satu. Lagi satu, kalau kita tak nak, kita nak crop. Kita tak nak semua macam ni. Okey. Kalau kita nak nak crop ke, kita boleh buka dekat ni Windows Ink Workspace. Cuba tengok dekat bawah. Kalau tak ada, saya pun kena cari tempat lain lah. Kalau tak ada, kena cari kat sini lah. Kena cari sini Kalau tak ada. Tak ada, kena cari sini. Whiteboard ni. Whiteboard. Satu lagi. Ni Snip and Sketch. Snip and Sketch. Okay, keluar macam ni, kita new, kita ambil new, keluar ni, so kita boleh crop lah, kita nak bahagian mana je.
Okey, so dapat nak save pun boleh, hantar mana-mana. Okey, ataupun kita copy, kita simpan mana-mana. Okey, sekarang simpan sini. Hantar sini. Okey. Tu satu. Okey, lagi satu, kita ada macam Word ke, PDF ke, kita nak share macam dekat Telegram kan. Pun kita boleh pergi dekat whiteboard. Mana whiteboard tadi? Dekat komputer saya ni, dekat bawah ni je. Ni whiteboard. Macam ni kan, ni saya share dekat budak saya buku. Kita takkan nak share, kadang kita tak nak share satu buku, kita nak share muka surat satu je. Jadi kita boleh ambil kat sini. Saya ni yang saya experience lah. Okey, sekarang ni saya tak nak ni, saya clearkan lah. Back canvas, saya nak masuk dokumen baru. Katakan Word. Okey. Apa? Contoh ni lah. Saya nak share PLC, PLC Science. Okay, so ini ada satu muka surat je lah. Kalau ada yang banyak kita masuk, kita klik ni, kita insert. Okay, so kita dah dapat satu page ni. Klik kan, biar keluar macam ni. Copy. Copy, lepas tu share. So kita akan dapat cantik lah. Kalau kita share print screen, kita snap, kita crop tu mungkin dia tak penuh kan, tak keluar je ni, memang kita dapat satu page. Macam gitulah yang saya boleh share hari ni lah kalau berguna. Itu saja kot. Tinggal 1 minit lagi. Google boleh tak guna Google? Nak ambil gambar. Okay, ambil gambar. Okay. Buka kamera semua. Okay, ready. Fatini ambil Kak Halimah. Okay, semua tengah betulkan tudung lagi tu. Kira betulkan rambut. Okay, 1, 2, 3 senyum. Sekejap. 1, 2, 3. Dia kena Kak Yati Manap ni, dia punya skrin paling besar. Kan? Mana dia juara. Dia juara. Anak Yati ni. Ada kelas. Ada kelas. Tak ada kelas lupa. Okay lah kot. Terima kasih pada semua yang sudi berladap pada hari ini. Terima kasih Pak Halimah, terima kasih Pak Tini. Iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Link hadiran dah ada dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tini. Terima kasih semua. Thank you semua. Terima kasih Kak Lima, Kak Tini. Buka ni dah tutup ah. Terima kasih Kak Lima, Kak Tini. Terima kasih semua. Nak isi kehadiran dah tutup dia kata, kenapa? Dah tutup lah, ada okey tadi. Kejap. Baru nak buka. Masa okey je tadi. Nak isi lagi kehadiran ni. Penuh kot, jam. Cuba pakai QR code tu boleh tak? Cuba scan pakai QR code boleh tak? Sama tak? Yang mana QR code nya? Tak sama juga, kalau QR code pun tak boleh. Tak boleh kan? Tapi nanti Syikir adjust, nanti dia bagi link baru. Alright. Okay, kepada guru sesi petang tunggu sebentar ya. Boleh sekali saya berhantar link.
Assalamualaikum. Terima kasih. Sesi lain tak cepat keluar ya. Okey, bye-bye. Okay, bye-bye. Pada guru saksi kata mohon tunggu sebentar. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Terima kasih semua. Belum. Sabar Nora, jangan leave lagi. Sikit je.